Assalamualaikum, hampa semua buat apa tu? Aku ada hari ni aku dengan Cherry Omoda 5. Jadi Cherry Omoda 5 ni adalah salah satu produk SUV daripada China. Dan Cherry ni nak kata kecil sangat pun tidak, tapi kiranya ianya salah satu one of the biggest exporter out of China lah, tapi nama dia mungkin tak begitu terkenal di Malaysia. Dan dia memang ada beberapa produk SUV yang agak menarik yang akan diperkenalkan. Dan antaranya yang awal ialah Omoda 5 dengan Tiggo 8 tak silap saya. So yang ini ialah Omoda 5. Jadi Omoda 5 ni adalah sebuah SUV keluarga lah, compact lah. Yang ni B plus macam tu lah. Jadi reka bentuk kereta ni memang agak unik sikit kerana Cherry ni bukan satu jenama yang sangat terkenal lah di seluruh dunia. Dia memang satu jenama yang banyak mengeksport kereta daripada China, tetapi dia punya jenama tu belum lagi cukup kuat lah orang kata berbanding dengan Jepun ataupun Korea. Jadi bila jenama tu tak begitu kuat, kita tengok apa yang pernah dilakukan oleh jenama Jepun dan jenama Korea, di mana mereka menggunakan reka bentuk, cuba mencari satu platform ataupun satu identiti yang boleh menjadikan mereka dikenali. Jadi kali ini Cherry telah cuba menghasilkan satu reka bentuk yang unik lah. Dan memang unik adalah salah satu cara untuk kita nak describe kereta ni lah, sebab dia punya rupa tu memang lain daripada yang lain sangat. Jadi di bahagian depan ni kita tengok memang agak trending juga untuk menggunakan gaya-gaya macam ni, iaitu menggunakan jeriji yang banyak halus lah. Dia punya detailing dia tu halus, pencirian dia halus, ada macam-macam jenis bentuk macam diamond dekat depan ni. Sebenarnya memang nampak macam berkilau-kilau lah. Memang itu dia punya intention dia, nak bagi dia bling. Dan lampu yang berada di bahagian bawah sebenarnya di situ. Kalau kita tengok sekarang, kita akan nampak lampu tu menyala. Tu, kena turun bawah baru nampak. Itu dia punya lampu dia. Dan bila kita bergerak ke bahagian tepi, kita nampak dia punya profile dia tu memang agak dramatik juga. Dia punya roofline tu sloping. Dan kita tengok dia punya kemasan bahagian tepi, ada kemasan berwarna merah di side seal dan juga di bahagian rim. Jadi kalau kita tengok dengan lebih dekat lagi bahagian rim ni, yang ada bawa kemasan warna merah ni, sebenarnya adalah plastik. Yang ni besi, tapi dia ada macam balutan plastik lah, additional parts kat sini. Memang complicated jugalah kalau kira kita fikirkan nak membuatnya. Dan kereta ni juga menggunakan aero yang agak canggih juga. Kalau kita tengok di sini, kita nampak lubang aero di situ kan. So di situ kita tengok dia macam ada salurkan udara daripada depan ni untuk ke tepi ni, bagi membantu membersihkan sedikit lah laluan udara. Ini biasa trik yang digunakan oleh banyak syarikat kereta juga. Di side mirror ni masih lagi ada lagi kemasan berwarna merah. Ini berulang, satu tema yang berulang di seluruh kenderaan ini. Dan kita tengok kat bahagian atas, bahagian tingkap tu, kaca tu digunakan kemasan piano black untuk menghasilkan macam seolah-olah satu continuous greenhouse. Kat bahagian atas ni juga kita lihat ada lagi kemasan berwarna merah tu diulangi lagi dekat spoiler. Di bahagian bawah bumper juga kita tengok reka bentuk dia tu agak kemas, tetapi ada ciri-ciri yang unik dan lain pada yang lain lah. Kat sini kita tengok ada menggunakan pattern. Ni semua ni plastik kan, tapi diberikan pattern nampak macam carbon fiber. Bahagian belakang lampu ni pun kita tengok dia punya reka bentuk dia berjalur-jalur, dan ni memang ada grafik. Bila kita hidupkan dia bergerak nanti. Dia ada macam menari-nari sikit lah. Dan sini dia punya signal, dan dia punya reverse light dia dekat bawah, silap saya. So model ni ialah Omoda 5 230T. Okay, bila dalam boot pula kita tengok, boot dia ni memang of course ada power boot, tapi dia macam buka tak habis. Mungkin dia punya setting dia macam tu, takut berlanggar dengan bumbung ke apa ke, kalau kita parking dekat apartment. So kita buka di bawah ni, ada macam ruang simpan barang, foam. Dan pun yang bawah lagi ada space saver spare dengan dia punya tools lah, alat-alat untuk menukarkan tayar.
Jadi kalau kita nak guna ruang bawah tu, kita keluarkanlah segala foam dan segala tire spare tu, dan kita boleh gunakan. Dalam kawasan boot ni, kita tengok di sini ada 12 volt punya outlet, dan juga ada lampu satu. That's about it. Dan kat belakang ni ada top tether untuk child seat. Dari segi kuasa, aku rasa Omoda 5 ni tak ada isu sangat. Kuasa yang dihasilkan oleh enjin 1.5 liter turbo 4 silinder ni cukup okey, dan dia punya 9-speed CVT pun very fine. Gear change semua halus, tak terasa lah walaupun di virtual mode. Dan of course dia punya ride quality dia decent. Depan McPherson, belakang twist beam axle, nampak macam a cost compromise, tapi whoever set up this car did a really decent job. NVH quality is okay, driving quality is okay. Tapi semasa kita memandu, ada satu benda yang memang aku rasa tak berkenan saat kereta ni. Itu nanti kan kita akan cerita sikit later. Okay, kereta ni dia punya reka bentuk kabin ni ataupun dashboard ni memang sangat moden lah. Maksudnya tak ada langsung switch mechanical kat sini, cuma ada all this touch screen punya switches lah, capacitance switches ni, which is nice and clean. Tapi of course dia cepat nampak kotak macam ni lah, nampak berlemuah, jadi kena rajin lap lah kalau jenis yang tak tahan macam tu. Dan satu lagi, screen ni semua memang dia punya resolution dia agak okay, not the best I guess, tapi agak okay. Dan dia punya brightness pun okay. Dia kadang-kadang bila kereta biasa tu, kadang-kadang kita nampak adalah lebih terang lagi lah. Dia punya screen dia, kontras dia lagi tinggi lah. But yang this is okay, this is fine. Nampak, cuma dia macam tak seterang kereta lain yang kita pernah tengok sebelum ni lah. Dan of course yang ini sekarang you tengok ni ialah Android Auto punya interface. Dan Android Auto dia memang laju, tiap kali masuk kereta cepat dia tangkap. And it is wireless punya sistem, ataupun boleh menggunakan wire jugalah. Pilihlah mana satu nak guna, tapi dia memang cepat connect balik dan agak mudah untuk digunakan lah. Untuk pemandu pula dapat skrin yang macam ni, yang menunjukkan sistem adaptive cruise control lah. Jadi kat sini dia akan tunjuk grafik kenderaan-kenderaan di sekeliling dan sebagainya. Jadi dekat sini kita ada sedikit apa nak kata isu, sebab sistem ni bila kita hidupkan dia akan terus masuk sekali dengan lane centering. So bila dia masuk sekali dengan lane centering, sistem lane centering dia agak agresif, dan kalau kita lawan sikit dia akan tendang exit the system. Lepas tu dia masuk boleh, dia exit lagi. So bila dia keluar masuk tu satu dia berlawan dengan kita, dua dia ada bunyi ting tong ting tong ting tong, jadi agak semak jugalah. Itu dia benda paling gila sekali yang pernah aku encounter bila guna sistem adaptive cruise control. Dia duduk ding dong tak berhenti-henti. Kereta lain kalau dia nampak lain, kejap tak nampak lain, dia bertukar je antara putih dengan hijau. Yang ni tak. Tengok tu, bila dia putih dia ding dong kata system exited. Oh, jam pening. Macam tu punya bawa pening lah. Apapun kita kena puji Chery kerana memberikan sistem adaptive cruise control level 2.5, termasuk dengan adaptive cruise control untuk satu produk yang dijangka dijual pada sekitar harga RM125,000 lah. Dan kemasan dalam kabin ni, kita tengok reka bentuk dan kemasan dia dan kualiti dia, saya rasa macam dia orang cuba sebenarnya. Dia orang sangat-sangat mencuba untuk menjadikan kereta ni best. Dia tengok sini pun dia tulis sama Sony tu. So sound system dia pun berkualiti. Cuma dia bukanlah Harman Kardon ke, bukan Bowers and Wilkins ke, tapi Sony lah. But it's a branded system, but it's kind of a mid-range yang memang try hard. Dia memang try hard. So sometimes bila dia try hard tu, ada benda yang kena, ada benda yang tak apa kena. Contoh benda yang saya berkenan, saya suka dia gunakan warna macam tembaga kat sini. This bronze, copper kind of finish aku suka. Ada macam kemasan lampu suasana,
Dan pattern ni pun agak menarik. Tapi bila tengok kat sini dia bagi plastik keras pula. Alamak, kat sini cantik ni kemasan ni, nampak ni. Of course it's not the most expensive material, it's plastik bukan metal, tapi kemasan dia elok. Cuma sayangnya nanti dekat tepi ni pula plastik dia nampak macam, nampak tu. So dia ada hit and miss lah. But aku bagi kredit lah, bagi kredit for trying tau. Kemasan banyak, memang ada kemasan-kemasan berwarna logam lah, untuk bagi nampak kereta ni lagi rasa macam mahal lah. Dan dekat center console ni pula, bila kita tengok, dia bagi dekat sini dua ruang ni lah. Satu ni untuk wireless charger, dan satu ni dia kata kunci. Aku tak faham kenapa ada kunci kat sini. Elok dia letak dua-dua wireless charger lah. Atau mungkin ada option yang ada dua-dua wireless charger. Teruskan lagi kat sini, kita tengok dia punya gear lever dia. Biasa sekarang jenis macam ni. Dan tiba-tiba dekat sini kita tengok ada tiba-tiba ada butang tombol untuk kawalan volume, which aku suka. Tetapi dia macam out of place kat sebelah sini. Pasal sini capacitance untuk tengok skrin sekitar. Dan yang ni untuk pergi home button kan. Dan kat sini ada switch yang macam dia, I don't know. Aku tak tahu, mungkin there could be a different way of doing it ke. Bagi dia yang ini ada macam tebuk, bukan tebuk lah. Bagi ada surround ke. Bagi nampak macam dia ada some kind of continuity lah kat seluruhan ni kan. Mungkinlah sesuatu lah mereka bentuk surround ke apakah lah. Macam ni contoh kan, dia ada macam surround dia, macam lekuk sikit kan, ada kemasan-kemasan sikit. Mungkin macam tu lah, lebih sesuai kat sini. Dan kat sini lah dia punya mode lah. Kat tengah ni dia punya cup holder, ada juga lampu suasana, which is nice. Dan bila kita buka ruang tengah ni, kita akan dapati dalam ni ialah satu ruang simpan barang yang agak besar juga, pasal dia masuk dan pergi ke sana. Dan dalam ni kita ada tengok ni, ada lubang ni. Jadi lubang ni maksud kita boleh salurkan udara aircon masuk ke dalam ni, menjadikan ini satu cooler box. So kalau kita jalan jauh, nak bawa barang-barang macam minuman sejuk ke apa-apa, dan snack-snack yang nak sejuk, boleh letak kat situ dan dia akan tahan lah. Okey, kita gerak ke kabin belakang pula. Of course kemasan yang warna tembaga tu, warna copper tu masih ada lagi. Benda tu masih lagi nampak cantik jugalah dekat belakang ni, walaupun masih lagi banyak plastik-plastik keras kan, lebih banyak daripada bahagian depan tu. Kereta ni dia punya reka bentuk luar tu lah. Sebab ranggi sangat, dia ada kompromi kat bahagian belakang. Jadi kat sini kalau kita tengok dengan betul-betul, memang belakang ni dia punya sudut sandaran dia okey. Tetapi ruang kepala tu ada sikit terhad lah, terutama sekali untuk orang yang mungkin tinggi macam saya ni. Memang kena duduk bersandar betul-betul lah. Dan macam duduk malas sikit lah kan, melungsuk ke depan sikit, barulah kepala tu tak belaga dengan tubuh. Bawah ni dia punya child seat Isofix mount tu cantik, menggunakan plastik cover tutup. Ada ruang aircon belakang dan juga ada USB-C satu kat belakang ni. Dia punya USB port ni macam kurang sikit lah kalau banding dengan kereta-kereta moden lain. Dan satu lagi reka bentuk seat depan ni memang cantik. Cuma untuk orang belakang dia macam nampak sempit sikit lah, sebab seat tu terlalu besar pada pendapat saya lah. Aku rasa harga untuk Chery Omoda ni, variant H 118 dan variant C 108 tu, harga yang agak okey jugalah. Nak kata terlalu murah tak, nak kata memang sangat-sangat confirm berbaloi itu pun tak juga. Tapi it's a price yang dia orang letak, di mana orang akan tengok dua kali lah. Maksudnya kalau kau tengah cari family SUV dan kau tengok dia punya spek tu, kau mesti nak pergi showroom juga, nak cuba rasa macam mana kereta ni. Lepas kau cuba, kau dah rasa, kau dah bawa, itu barulah kau akan boleh buat keputusan sama ada untuk ambil kereta ni ataupun tidak. Pada aku, kereta ni memang dia ialah kereta yang direka bentuk untuk jadi lain daripada yang lain. So dia punya reka bentuk tu pun akan polarizing. Dia tak akan semua orang suka, ada orang akan rasa nampak pelik. Dan ini luar dan dalam kabin sama je. Dan of course tadi macam aku cakap, dia punya sistem adaptive cruise control tu ada benda yang memang aku rasa perlu diperbaiki sangat lah, ataupun mungkin setting tak betul ke, aku tak tahu apa benda. But of course as a whole, I think kereta ni satu usaha yang bagus daripada Chery. Tapi aku tak yakin bahawa ianya memang satu kenderaan yang paling sesuai untuk kita pembeli di Malaysia. Kerana antara sebab kenapa aku rasa macam tu, sebab aku rasa dia punya kabin tu, dia punya build quality dengan material quality ada sikit hit and miss lah. Of course dekat harga ni kita kata mungkin hanya boleh dapat basic model untuk Honda HR-V.
Dan that's all, itu yang kau boleh dapat. Tapi pada harga yang macam ni kau boleh dapat Proton X50 yang dah full spec. Dan kalau kau nak ambil X70 pun dah boleh dah. So ada juga pilihan lah daripada jenama tempatan. So dia duduk macam dekat a very uncomfortable zone sebenarnya pada aku rasa lah untuk Cherry ni, di mana dia nak kena bersaing dengan jenama tempatan seperti Proton dan juga dengan jenama daripada Jepun dan Korea. So kat situ aku rasa, aku tak tahu sama ada dia boleh meyakinkan orang untuk membeli kereta dia ataupun tidak. Tapi aku ada cuba nak menjadikan kereta ni lebih menarik dengan menawarkan waranti 7 tahun dan juga free service untuk 5 tahun dan juga waranti enjin 10 tahun ataupun 1 juta kilometer. Ni untuk 3,000 pertama. Lepas tu saya rasa kena bayar lah untuk dapat additional waranti ni. But it's an interesting effort. It's an interesting step by Cherry. Sebab bila brand baru orang tak begitu yakin, so kau throw warranty banyak-banyak. Dan dia orang pun ada jugalah selesai dan 20 lebih dah dia punya outlet dia. So dia orang memang dah kumpul lah siapa-siapa yang nak buka ni. So dah ada masa hari launching tu pun dealer semua ramai lah. So memang dah rasa macam dia orang macam sedia lah untuk pergi terus ke seluruh Malaysia. So ini satu langkah yang berbeza daripada jenama-jenama China yang lain. Contoh macam Great Wall ke ataupun BYD sekalipun. BYD tu mungkin lain sikit lah sebab kereta elektrik kan. Tapi untuk Great Wall pun dia punya outlet tak begitu banyak lagi. Untuk Cherry dia dah pilih banyak dah outlet. So kita tengoklah macam mana nasib Cherry kat sini. Okey, sampai situ je video aku kali ni. Kalau kau suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, tolong aku sikit tekan butang subscribe langganan dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.